Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anak tahun 2. Okey, anak-anak, untuk hari ini saya rujuk pada buku teks muka 125. Okey, kemahiran kita ialah menulis. Tajuk hari ini adalah Gembira di Tasik Biru Sarawak. Okey, aktiviti mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Baiklah anak, hari ini cikgu minta kamu membaca teks ini dan kenal pasti kesalahan penggunaan ejaan Datuk. Maaf, bukan kesalahan ejaan tapi mengenal pasti penggunaan kata yang tidak tepat. Okey. Maksudnya dalam petikan ini ada beberapa perkataan yang tidak tepat untuk digunakan dalam ayat. Yang tidak sesuai lah. Okey, terutama yang perkataan bercetak berwarna merah. Okey. Sebagai contoh telah diberi di bawah melalui jadual yang telah diberi penggunaan kata yang tidak tepat dan penggunaan kata yang tepat. Yang pertama, tetamu. Okey, itu yang tidak tepat. Tapi yang tepat ialah pengunjung. Kedua, ketat. Okey, yang tepat ialah harapi. Kena baca anak. Okey, tapi tak apalah. Kita lihat bersama ya. Gembira di Tasik Biru, Sarawak. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Okey, di situ. Adakah kesesuaian menggunakan perkataan tetamu? Pergi ke suatu tempat, adakah tetamu selalu biasanya ialah orang yang bertandang ke rumah kita atau berkunjung ke rumah kita, atau berkunjung ke suatu tempat. Okey, fikirkan tapi dia beri contoh penggunaan kata yang tepat ialah pengunjung. Okey, tempat yang kedua, taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Ini juga nampak sangat tak sesuai digunakan dalam ayat. Kamu tahu maksud ketat suatu situasi di mana contoh kita pakai pakaian baju atau seluar yang terlalu tidak muat, itu ketat. Lagi satu maknanya lah terlalu tegas, itu ketat. Itu maksud yang kedua. Tapi kita lihat pada konteks ayat, ianya tidak sesuai digunakan dalam ayat. Okey, seterusnya, orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Cuba kau fikirkan, pokok dan tidak memijak rumput. Orang ramai tidak memetik pokok. Apakah yang sesuai di situ? Pokok, adakah pokok sesuai digunakan di situ? Tidak memetik pokok apa? Tidak memetik petik apa? Petik bunga kan? Petik ialah bunga kan? Tumbuh-tumbuhan yang selalu kita rujuk untuk penggunaan petik ni, kata raja petik ialah bunga-bungaan. Betul tak? Ini kamu fikirkan sendiri, bukan jawapan sesuai. Sampah dicampakkan dalam tong sampah dengan cermatnya. Sesuai ke digunakan campak untuk dalam tong sampah? Baik, awak kena lihat dan beri jawapan nanti. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sihat ni merujuk kenapa? Merujuk kepada fizikal tubuh badan. Sekarang kita lihat pada persekitaran. Adakah sesuai? Kamu kena fikirkan. Kebiasaannya guna apa? Udara di Tasik Biru bersih dan ada satu perkataan yang sesuai digunakan dalam ayat. Sejuk mata memandang air Tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Bersejuk memandang, kenapa pula air Tasik yang keruh? Sebab kita lihat air Tasik tersebut bersih, takkan keruh pula kan, dan tidak tercemar. Keruh selalunya tercemar kan. Jadi kamu fikirkan apakah perkataan yang sesuai dalam ayat. Malah pokok-pokok di sekeliling Tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas. Betul ke mereka rimas? Tapi tajuk itu gembira di Tasik Biru. Takkan rimas pula kan? Akan fikirkan. Gantikan dengan guna kata yang tepat. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tapi kesegarannya tetap dipelihara. Kesegarannya, adakah jawapannya sesuai untuk segarannya dalam ayat? Adakah kesegarannya? Betul ke? Kesegarannya tetap dipelihara. Apa yang dipelihara? Dalam konteks ayat dan petikan ini, beberapa perkataan ini tidak sesuai digunakan. Jadi kamu fikirkan perkataan yang sesuai untuk digunakan dalam ayat. Okey, untuk hari ini cikgu tidak mahu kamu membaca petikan, cuma kamu sebut begini. Okey, sebagai contoh, kamu hantar rakaman suara penggunaan kata yang tidak tepat, tetamu. Penggunaan kata yang tepat, pengunjung. Yang kedua, ketat.
Penggunaan kata yang tidak tepat. Penggunaan kata yang tepat ialah rapi. Okey. Seterusnya tadi cikgu beritahu pokok. Penggunaan kata yang tidak tepat. Penggunaan kata yang tepat bunga. Itu contoh Penggunaan kata yang tidak tepat campak. Penggunaan kata yang tepat awak fikirkan. Jadi maksud di situ ada 1 2 3 4 5 6 7 8 penggunaan kata yang tidak tepat dalam ayat. Apa yang cikgu minta kamu perlu merakam suara dan menyebut yang pertama penggunaan kata yang tidak tepat, yang kedua penggunaan kata yang tepat. Itu sahaja. Bukan cikgu minta kamu baca petikan. Tidak, cikgu minta kamu sebutkan. Itu sahaja. Dua jadual di bawah itu. Cikgu sebab cikgu tak mahu kamu baca kesempurnaan petikan kamu baca sendiri dan kamu kenal pasti apakah penggunaan kata yang tidak tepat di dalam ayat. Okey, seterusnya anak dah selesai. Kamu buatlah latihan buku aktiviti muka surat 27. Buku aktiviti 2 muka surat 27 ya. Okey. Kamu buat buku aktiviti tersebut. Okey, itu saja latihan untuk hari ini ya. Yang tadi cikgu minta kamu rakam suara saja ya. Tidak perlu tulis dalam buku ya. Rakam suara, beri jawapan. Okey. Tapi sebelum itu baca petikan. Baca keseluruhan petikan dan kamu fahamkan. Okey, dan cari kena pasti penggunaan kata yang tidak tepat. Sebab dah diberi perkataan bercetak berwarna merah. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Apa cikgu terangkan, harap kamu fahamlah. Kalau kamu tak faham, kamu boleh bertanya kepada cikgu. Okey, cikgu akan membantu kamu insya-Allah ya. Cikgu akan membimbing kamu jika mana-mana bahagian kamu tidak faham, terutama bagaimana untuk mencari perkataan yang sesuai dalam ayat. Okey, sebab ini kamu kena fikirkan. Kamu perlu fikirkan apakah perkataan yang sesuai. Okey. Okey, itu saja anak. Cikgu harap kamu dapat memahami isi pelajaran pada hari ini dan dapat menyelesaikan segala tugas yang telah diberikan. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat belajar.